Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik hidayah inayah daripada Allah Subhanahu wa taala dapat kita melaksanakan segala perintah Allah dan dapat kita meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah taala mengekalkan hidayah dalam diri kita hinggalah ke akhir hayat kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita dapat menyambung kuliah bulanan kita, iaitu kuliah bulanan untuk surau An-Nur Taman Dagang, yang mana kuliah untuk bulan Disember. InsyaAllah kita menyambung pengajian kita menggunakan kitab Ayyuhal Walad, iaitu yang bermaksud wahai anakku yang tercinta, karangan Al-Imam Hujjatul Islam Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Baik, kita terus kepada sambungan kitab kita, iaitu tentang 8 wasiat Imam Hatim Al-Asam rahimahullahu ta'ala. Baik, ada 8 wasiat daripada Imam Hatim Al-Asam rahimahullahu ta'ala. Pada kali ini kita masuk nasihat yang kedua daripada Imam Al-Asam rahimahullahu ta'ala. Berkata musannif rahimahullah ta'ala, sesungguhnya aku melihat sekalian makhluk ini sentiasa mengikuti kehendak hawa nafsu mereka dan bersegera menunaikan apa jua kehendaknya. Lalu aku memikirkan firman Allah Ta'ala yang berbunyi, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Berkata Imam Asam rahimahullah ta'ala, yang mana dia melihat manusia ini mengikut hawa nafsu. Kata Imam Asam rahimahullah ta'ala, dia melihat manusia ini mengikut hawa nafsu. Dia melihat manusia ini bersegera menunaikan apa kehendak nafsu dia. Kemudian Imam Asam rahimahullah ta'ala memikirkan firman Allah Ta'ala, mafhumnya, dan ada pun orang yang takut akan berdiri di hadapan Tuhannya. Orang yang takut ketika mana dia menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dan dia menahan nafsu daripada kehendaknya. Allah Ta'ala berfirman, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan orang yang menahan nafsu dia. Nafsu dia nak melakukan perbuatan, perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala, dia lawan nafsu dia. Dia tahan nafsu dia. Maka kelebihan bagi orang yang takut ketika mana dia berdiri di hadapan Allah, ketika mana dia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia takut dan dia menahan hawa nafsu dia daripada melakukan perkara, perbuatan yang dilarang oleh Allah, maka akan dijadikan baginya syurga itu sebagai tempat tinggalnya. Orang yang takut kepada Allah, orang yang tahan nafsu dia daripada melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan kurniakan kepada dia syurga yang penuh dengan kenikmatan. Kemudian kata Imam Asam rahimahullah ta'ala, apabila aku memikirkan ayat ini, bila dia memikirkan ayat tentang orang yang takut ketika mana berdiri di hadapan Allah, orang yang menahan hawa nafsu dia daripada melakukan perbuatan dosa, maka Allah Ta'ala janjikan bagi dia syurga. Kemudian Imam Asam memikirkan ayat ini
maka timbullah satu keyakinan dalam hatiku bahawa Al-Quran itu adalah benar. Bila Imam Asam rahimahullah ta'ala baca ayat ini, iaitu ayat Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, orang yang takut ketika mana berdiri di hadapan Allah, orang yang menahan hawa nafsu dia dikurniakan syurga. Maka bila mana Imam Asam rahimahullah taala memikirkan ayat ini, maka timbullah dalam hati dia mengatakan bahawa Al-Quran ini adalah benar. Dan nafsu ini mesti dimusuhi. Nafsu ini mesti dimusuhi. Nafsu ini merupakan musuh kepada manusia. Orang yang mengikut hawa nafsu ni, dia akan melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia lakukan kerana itu merupakan kehendak hawa nafsu dia. Orang yang beriman, orang yang menahan hawa nafsu dia daripada melakukan perbuatan dosa. Lalu aku pun menjadikannya sebagai musuh. Masya Allah, tabarakallah, orang-orang yang soleh ini, mereka menjadikan nafsu itu adalah musuh mereka. Dan aku berjuang untuk menentangnya. Bila mana kita jadikan nafsu itu adalah musuh kita, maka kita akan sentiasa menentang, melawan hawa nafsu. Dan aku tidak memanjakannya, tidak mengikut hawa nafsu. Godaan kepada manusia ni, godaan bagi manusia ni, pertama adalah nafsu, dan godaan bagi manusia adalah bisikan syaitan. Jadi hawa nafsu dan juga godaan syaitan ni, dua perkara ini yang akan menggoda manusia melakukan perbuatan dosa. Maka kata Imam Asam rahimahullah ta'ala, aku tidak memanjakan nafsu sehingga ia tunduk kepadaku. Maka kita kena lawan nafsu. Maka kita jangan ikut hawa nafsu. Kita kena tundukkan hawa nafsu kita. Jangan sampai hawa nafsu kita ni dapat menunggang kita. Jangan sampai hawa nafsu ni dapat menguasai kita. Kita yang kena lawan hawa nafsu. Kita yang kena menguasai hawa nafsu. Kalau hawa nafsu menguasai kita, maka kita akan melakukan perbuatan-perbuatan dosa bila nafsu inginkan perkara tersebut. Sebab itu kita kena tundukkan hawa nafsu kita. Dan ia merasa puas hati dengan tugasnya untuk taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jangan ikut hawa nafsu, tapi kena ikut, kena buat, kena laksanakan apa jua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Nasihat yang ketiga, sesungguhnya aku melihat setiap orang berusaha untuk menghimpunkan harta benda dunia ini sebanyak-banyaknya. Kata Imam Asam rahimahullah ta'ala, dia melihat manusia ini berusaha untuk mengumpulkan harta dunia ini, mengumpulkan harta sebanyaknya. Kemudian lalu ia menahannya dan tidak mahu menyumbangkan. Manusia ni, dia cari harta, dia cari duit sebanyaknya, cari duit yang banyak. Kemudian bila mana dia ada duit yang banyak, ada harta yang banyak, dia kedekut untuk mengeluarkan zakat, dia kedekut untuk bersedekah, dia kedekut untuk berinfak, dia kedekut untuk membantu orang lain. Dia tak nak sumbang, tak nak keluarkan duit dia. Dia menjadi orang yang tamak, jadi orang yang bakhil. Lalu aku memikirkan akan firman Allah Ta'ala yang berbunyi, ma indakum yanfadhu wa ma indallahi baq. Maksudnya apa yang ada di sisimu akan habis, dan pahala yang ada di sisi Allah itu adalah kekal. Maka kita kena ingat, harta yang ada pada kita ini adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mimma razaqnahum, rezeki yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita,
yunfiqun, hendaklah kita berinfak, hendaklah kita bersedekah, hendaklah kita berwakaf dan sebagainya. Kerana apa? Kerana duit yang kita sedekah, yang kita infak, itulah yang akan menjadi, kita akan meraih pahala dengan sedekah kita itu. Duit yang ada pada kita ni, kalau kita tak sedekahkan, kalau kita tidak infak, maka belum tentu lagi akan menjadi milik kita. Contohnya, seorang ayah, dia ada duit, dia ada harta yang banyak. Kemudian dia meninggal dunia, maka duit dia itu, harta-harta dia itu akan diwarisi kepada anak-anak dia. Dan jikalau anak-anak dia itu orang yang suka bersedekah, maka anak-anak itu akan berwakaf atas nama ayah dia. Dia akan berinfak atas nama ayahnya. Tetapi sebaliknya, kalaulah anak itu dia tidak gunakan duit yang ditinggalkan oleh ayah dia selepas kematian ayahnya, maka ayahnya tidak dapat apa-apa. Kerana apa? Kerana anaknya itu tidak bersedekah dengan harta dia. Sebab itu waktu kita hidup ni, duit yang kita ada, berapa jumlah duit yang kita ada, kita bersedekah, kita berwakaf dan sebagainya mengikut kemampuan kita. Kerana yang kita sedekah itulah akan menjadi milik kita. Atau walaupun RM1, kita masukkan dalam tabung surau masjid dan sebagainya, rumah anak yatim dan sebagainya, RM1 dengan penuh ikhlas kerana Allah Ta'ala, tidak menunjuk-nunjuk kepada sesiapa, tidak berbangga, tidak menceritakan sedekah yang kita berikan itu, maka ianya akan, kita akan meraih pahala di hari akhirat kelak. Sebab itu tuan-tuan perempuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, harta yang kita ada ni banyak mana pun, kalau kita jadi orang yang kedekut, kita jadi orang yang memandang hina kepada orang lain, maka tidak ada manfaatnya harta itu. Sebab itu tuan-tuan perempuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kata Imam Al-Asam rahimahullah taala, bila mana dia memikirkan ayat, iaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang ada di sisimu akan habis dan pahala di sisi Allah itu adalah kekal, lalu aku pun terus suka mengorbankan apa jua yang aku dapatkan daripada harta benda dunia. Maka bila mana dia memikirkan firman Allah Ta'ala, apa yang ada di sisi manusia itu habis dan pahala yang ada di sisi Allah Ta'ala itu akan kekal, maka dia pun dia korbankan harta dia, harta benda dunia yang dia ada ni, dia korbankan. Dan aku suka memberikannya di kalangan fakir dan miskin. Kemudian bila mana Imam Asam rahimahullahu ta'ala memikirkan ayat ini, iaitu apa yang ada di sisi manusia itu akan habis dan pahala di sisi Allah Ta'ala itu kekal, maka dia pun mengorbankan harta dia. Dia memberikan harta dia pada orang fakir, pada orang miskin, supaya harta benda itu menjadi pahala yang tersimpan di sisi Allah Ta'ala. Tujuannya untuk apa? Untuk bila mana kita bersedekah di dunia ni, maka pahala itu kita akan dapat di hari akhirat kelak. Allah Ta'ala berfirman, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Siapa yang nak memberi pinjaman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, perempuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni akan memberi balasan, iaitu balasan syurga kepada orang yang mengorbankan harta dia. Dia korbankan harta dia di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masya Allah, tabarakallah, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, antaranya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Auf, Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, mereka semua ni Masya Allah, mereka ini orang yang suka bersedekah, mengorbankan harta dia ke jalan Allah. Mereka korbankan harta mereka ke jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini, sehingga mereka tidak mempunyai apa-apa.
Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengorbankan keseluruhan harta dia. Masya Allah, tabarakallah. Dan juga sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang lain juga, mereka korbankan harta dia. Mereka tidak sayang dengan harta dia. Ada kisah para sahabat radhiyallahu anhu yang mana mereka ini ketika mana Nabi SAW menyuruh mereka untuk pergi berperang dalam peperangan Tabuk, maka ada di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dia tak nak pergi disebabkan dia sayang kepada, dia cinta kepada kebun kurma dia. Dia nak meraih keuntungan dunia ni. Maka kemudian dia menyesal kerana dia tidak pergi berperang, disebabkan dia cinta kepada harta dia. Maka dia bawa, bila mana dia bertaubat pada Allah, dia menyesal di atas perbuatan dia kerana tidak ikut dalam peperangan Tabuk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia bawa semua harta dia kepada Nabi Muhammad. Dia bawa harta dia kepada Nabi SAW, kerana harta itulah yang menghalang dia untuk pergi berperang dalam peperangan Tabuk bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Baik, nasihat yang keempat, kata Imam Asam rahimahullah ta'ala, sesungguhnya aku melihat sebahagian daripada makhluk ini ada yang menyangka bahawa kemuliaan dan keagungan itu adalah terletak pada ramainya pengikut, lalu ia tertipu dengan cara berfikirnya ini. Nasihat yang keempat, kata Imam Asam rahimahullah ta'ala, dia melihat manusia menyangka bahawa kemuliaan itu terletak kepada ramainya pengikut. Maka dia tertipu dengan menyangka bahawa kemuliaan itu dengan ramainya pengikut. Hari ini kalau orang yang pengikutnya ramai, yang sentiasa bersama dengan dia ramai, yang memuji dia, yang maksudnya pengikut dia ramai, maka dia rasa itulah merupakan kemuliaan. Ini merupakan satu kesilapan. Ramainya orang yang mengikut dia itu bukanlah bermakna dia itu mulia. Dan ada pula sebahagian daripada mereka yang menyangka bahawa kemuliaan dan keagungan itu terletak pada banyaknya harta, benda dan anak. Tuan-tuan, perempuan yang dirahmati oleh Allah, ada manusia yang menyangka bahawa kalau nak mulia ini kena kaya raya. Kalau nak mulia ni kena ada anak yang ramai. Lalu dia merasa sombong dengan yang demikian itu. Bahkan ada pula yang menyangka bahawa kemuliaan dan keagungan itu dari kemampuan merompak hak orang lain. Kemudian tuan-tuan, bila mana harta banyak, maka dia menjadi sombong. Dan ada juga manusia yang dia menyangka bahawa kalau nak mulia ini, dia mesti merampas hak orang lain. Maknanya mengambil hak orang lain, dia ambil. Maka dia merasakan itu adalah kemuliaan. Iaitu bila mana dia ada kekuasaan, dia melakukan kezaliman, dia mengambil hak orang lain, dia rasa itu adalah kemuliaan. Dan menzalimi mereka serta menumpahkan darah. Dan ada juga yang menyangka bahawa kemuliaan dan keagungan itu dari sebab banyak membuang-buang harta dan melakukan perbuatan mubazir dan keterlaluan dalam berbelanja. Jadi tuan-tuan, perempuan semua yang menonton video kuliah pada kali ini, manusia ni menyangka bahawa bila mana dia berkuasa, dia boleh mengambil hak orang lain. Bila mana dia kuat, dia boleh membunuh sesiapa sahaja yang dia nak. Dan manusia menyangka bahawa bila mana dia kaya raya ni, dia boleh buat apa sahaja yang dia nak, sehingga kan dia melakukan perkara melakukan pembaziran. Mungkin dengan pembaziran dengan cara makan, mungkin dengan hobi yang tidak
hobi yang buang duit dan melakukan perkara bila mana dia ada duit yang banyak, harta yang banyak, dia rasa dia boleh melakukan apa sahaja. Walaupun apa yang dia lakukan itu merupakan perkara yang merupakan satu pembaziran, membazir, maka dia lakukan juga, dia sangka itu adalah kemuliaan. Lalu aku memikirkan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, inna akramakum indallahi atqakum. Kemudian Imam Asham rahimahullah taala dia memikirkan firman Allah taala yang berbunyi, yang bermaksud sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah taala itu ialah orang yang paling bertakwa kepada Allah taala. Jadi manusia menyangka kemuliaan itu nak kena ada pengikut yang ramai. Manusia menyangka bahawa kalau nak mulia ini dia kena ada harta yang banyak. Manusia menyangka bahawa bila mana dia berkuasa, dia boleh membunuh orang lain, dia boleh mengambil hak orang lain. Manusia yang menyangka bahawa bila mana dia ada harta yang banyak, suka hati dia lah nak melakukan apa jua, sehingga kan dia melakukan pembaziran. Maka sangkaan-sangkaan manusia untuk menjadikan dia ni mulia ni salah. Sebenarnya orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling bertakwa. Walaupun dia tidak kaya, walaupun dia ni tidak, orang tak kenal dia, walaupun dia tidak terkenal, walaupun dia ni tak ramai pengikut, walaupun dia tak boleh, walaupun dia tidak ada kuasa dan sebagainya, tetapi dia takwa kepada Allah, maka dia adalah orang yang mulia. Orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala ni, dia akan mendapat segala kebaikan. Orang yang ingkar kepada Allah, orang yang kufur kepada Allah, dia adalah orang yang paling rugi. Orang yang paling rugi dan orang yang paling hina. Kenapa? Kehinaan, kemuliaan ini adalah bergantung kepada keimanan seseorang. Bila dia beriman kepada Allah, dia taat segala perintah Allah, dia tunduk, dia tidak mengikut hawa nafsu dia melakukan segala yang diperintah oleh Allah, dia meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah, dia mengikut ajaran sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah orang yang paling bertakwa. Maka ukuran kemuliaan ini adalah apabila dia menjadi orang yang paling bertakwa, maka dialah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka aku pun memilih jalan takwa untuk mendapat kemuliaan, dan aku yakin dengan sepenuh hati bahawa apa yang disebutkan di dalam Al-Quran itu benar, dan sangkaan-sangkaan mereka yang saya sebutkan tadi semuanya adalah palsu belaka. Maka tuan-tuan, Imam Asham rahimahullah ta'ala ini, dia pilih jalan takwa untuk mendapat kemuliaan di sisi Allah, dan dia yakin bahawa apa yang difirmankan oleh Allah Ta'ala itu adalah benar, dan segala yang disangkakan oleh manusia bahawa dia kena ada harta, dia ada pengikut yang ramai, dia kena ada kuasa dan sebagainya, sangkaan manusia ini adalah salah. Sebab itu tuan-tuan perempuan yang dirahmati oleh Allah SWT, pentingnya ilmu itu. Kerana ilmu inilah akan membimbing manusia ke jalan yang diredai oleh Allah SWT. Bila manusia jahil, manusia tidak membaca Al-Quran, manusia tidak memahami Al-Quran, manusia tidak dapat mengamalkan isi kandungan Al-Quran, mereka tidak membaca hadis, tidak mendengar hadis Nabi SAW, bagaimana mereka nak menuju ke jalan yang benar, sedangkan firman Allah mereka tidak ikut, sedangkan hadis Nabi SAW pun mereka tidak ikut. Maka sebab itu pentingnya ilmu, kerana ilmu itulah akan membimbing manusia ke jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, nasihat yang kelima. Sesungguhnya aku melihat ramai orang yang saling memaki dan mengumpat, dan aku dapati hal ini disebabkan daripada sifat hasad dalam memiliki harta, kedudukan atau ilmu. Lalu aku memikirkan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi,
Kemudian kata Imam Asam rahimahullahu ta'ala, dia melihat manusia ni saling caci maki, saling mengumpat, saling menjatuhkan, dan kemudian dia dapati bahawa ini berlaku. Apa sebab manusia saling caci maki, saling mengumpat ni? Disebabkan dalam hati mereka ada sifat hasad. Sifat hasad dalam memiliki harta, sifat hasad dalam nak dapatkan kedudukan. Lalu aku memikirkan firman Allah Ta'ala, nahnu qassamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Dan sungguhnya kamilah yang membahagikan segala sumber kehidupan mereka di atas dunia ni. Imam Asam rahimahullah ta'ala, dia melihat manusia ni saling caci maki, saling mengumpat ini, saling bergaduh ni disebabkan apa? Disebabkan mereka mempunyai sifat hasad dalam nak memiliki harta, dalam untuk mendapatkan kedudukan. Lalu Imam Asam memikirkan firman Allah Ta'ala, yang mana Allah telah membahagikan segala sumber kehidupan di atas dunia ini. Allah Ta'ala dah bahagikan rezeki masing-masing. Sebab itu tuan-tuan, perempuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita lihat manusia ini tidak semua yang kaya. Tidak semua yang kaya. Dan juga tak semua yang miskin. Allah Subhanahu Wa Ta'ala melebihkan sebahagian. Ada yang kaya, ada yang miskin. Apa hikmah di sebalik itu? Maka orang yang miskin tidak perlulah dengki kepada orang yang kaya. Manakala orang yang kaya pula jangan menghina orang yang susah, orang yang miskin. Dalam dunia ni, kalau semua manusia kaya, memiliki harta, maka contoh yang mudah, kalau semua orang kaya, siapa yang nak menjadi petani? Siapa yang nak melakukan bekerja? Contohnya yang nak mengutip sampah. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah membahagikan. Ada orang yang kaya, ada orang yang miskin. Orang yang Allah Ta'ala kurniakan kepada dia harta yang banyak, maka dia jangan sombong, dia kena tawaduk, rendah diri, dia kena ingat rezeki itu daripada Allah Ta'ala, dan dia mengeluarkan zakat, dia berinfak dan bersedekah. Manakala orang yang miskin, dia kena redha, dia berusaha, berikhtiar mencari rezeki, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan banyak mana pun rezeki yang dia dapat, kunci kebahagiaan itu adalah syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang yang dah ada rumah, orang yang dah ada kereta, orang yang dah ada isteri, orang yang dah memilikilah nikmat-nikmat dunia ni. Contohnya seseorang yang dah ada satu kereta. Kalau ada orang nak bagi kepada dia satu kereta lagi, kereta yang kedua, dia nak. Ataupun dia dah ada satu kereta, dah boleh naik, elok enjin dan sebagainya, boleh guna lagi. Dia masih lagi nak beli kereta yang baru. Kerana bila mana tidak ada syukur. Sebab itu syukur ni pun penting. Maka kata Imam Asam rahimahullahu ta'ala, manusia ni dia saling dengki, saling tak puas hati ni disebabkan apa? Disebabkan mereka ni tidak memikirkan firman Allah Ta'ala, bahawa Allah Ta'ala telah membahagikan rezeki kepada manusia ni. Ada yang dapat banyak, ada yang dapat sikit dan sebagainya. Maka aku pun faham bahawa pembahagian segala nikmat itu adalah daripada Allah Ta'ala sejak daripada alam azali lagi. Oleh kerana itu aku tidak pernah hasad akan sesiapa pun, dan aku merasa puas dengan pembahagian yang telah dilaksanakan oleh Allah SWT. Kata Imam Asam rahimahullah ta'ala, dia faham bahawa Allah Ta'ala telah membahagikan nikmat ini kepada hamba-hambanya. Masing-masing ada bahagian. Maka ya Allah Ta'ala telah bahagikan sejak azali lagi.
Oleh kerana itu, kata Imam Asam rahimahullah ta'ala, aku tidak pernah hasad kepada sesiapa pun, dan aku merasa puas hati dengan pemberian, pembahagian rezeki yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, tabarakallah. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan beberapa nasihat yang diberikan oleh Imam Asam rahimahullah ta'ala ni, mudah-mudahan ianya kita dapat berpegang dengan dia, kita dapat menjadikan panduan dalam hidup kita, supaya kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang dapat saya kongsikan pada kuliah kali ini yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya ada salah dan silap itu ianya datang daripada kejahilan diri saya, datang daripada kelemahan diri saya mohon kepada Allah Subhanahu, mohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan saya minta maaf kepada semua yang mendengar video kuliah pada kali ini. InsyaAllah saya kira cukup kuliah pada kali ini. InsyaAllah kita akan sambung pada kuliah yang akan datang. Itu kita akan menyambung nasihat yang keenam daripada Imam Asam rahimahullah ta'ala. Wallahu alam. Terima kasih kepada semua jemaah Surau An-Nur Taman Dagang kerana dapat menonton, mengikuti kuliah bulanan untuk Surau An-Nur Taman Dagang. Wallahu alam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.